Sebut berkenaan virus, perkara pertama yang terlintas di akal fikiran kita adalah COVID-19. Yes, pandemik ini telah berleluasa ke seluruh dunia dan mengubah norma kehidupan dan status ekonomi dunia. Akan tetapi, ini bukan kali pertama dunia dikejutkan dengan pandemik seperti ini. Ini juga bukanlah kali pertama Malaysia terlibat dalam pandemik. Pada tahun 1850, Tanah Melayu telah dikejutkan dengan wabak cacah yang meragut banyak nyawa. Cara yang digunakan ketika itu untuk menghalang wabak adalah dengan pengasingan atau kini lebih dikenali sebagai kuarantin. Walter William Kidd, seorang antropologi, penulis buku bertajuk Pagan Races of the Malay Peninsula, pernah menghadiri pengebumian seorang lelaki Kelantan yang mati akibat cacar pada tahun 1874. Jenazah beliau ditempatkan jauh dari penempatan manakala baju serta rumah beliau dibakar untuk mengelakkan penularan. Tiada ubat maupun cara untuk sembuh daripada penyakit ini. Mereka yang terkena penyakit ini pasti dipulaukan. Ia berlaku berulang kali dalam sejarah sebelum zaman Tok Gajah lagi. Pada penghujung abad ke-19, penambahan penduduk di seberang Perai, Perak, Selangor dan Pulau Pinang telah menyebabkan penularan wabak semakin rancak. Pihak Britain yang ketika itu mentadbir Tanah Melayu telah mempersiapkan segala SOP untuk menghalang penularan wabak ini. Termasuklah enakmen kuarantin 1903 yang membolehkan mereka merobohkan bangunan yang membahayakan kesihatan. Dan segala jenis perniagaan tempat awam seperti restoran, panggung wayang dan sebagainya akan ditutup jika terdapat gejala. Serupa seperti apa yang kita hadapi pada hari ini, iaitu PKP. Tetapi pada waktu itu adalah lebih membebankan rakyat. Untuk kuarantin antarabangsa pada September 1868, ada ordinan kuarantin yang mewajibkan kapal-kapal yang berlabuh di selat-selat Tanah Melayu. Bagaimana kita mengubati mereka yang terkena wabak pada ketika itu? Bukan tiada cara di Tanah Melayu. Kita ada pelbagai cara seperti jampi serapah dan juga herba-herba yang terkenal di Tanah Melayu. Akan tetapi, tiada yang memberikan kesan betul-betul mujarab. Apa yang ditunggu adalah penyembuh ataupun vaksin yang baru mula diusahakan pada tahun 1798. Untuk sampai ke Malaysia mungkin memakan masa ratusan tahun. Berita baiknya kerana ketika itu Tanah Melayu telah mendapat vaksin cacar dan juga wabak lain pada tahun 1895. Cumanya hanya orang atasan dan bangsawan sahaja yang mendapat keistimewaan ini. Ini kerana vaksin adalah terhad dan juga mahal. Penduduk masih lagi mengharapkan kuarantin untuk mengelak dari wabak. Kerana yang demikian, ramai kanak-kanak yang masih kecil dan penduduk yang menderita. Bukan sahaja dengan wabak itu, tetapi mereka juga terpaksa menghadapi penyakit berjangkit yang biasa terkena kepada kanak-kanak dan orang yang mempunyai imunisasi yang lemah dan akhirnya mengakibatkan kematian yang sangat menyedihkan. Kesedaran ini dirasai oleh penguasa pada ketika itu yang memandang serius perkara ini. Lalu pada tahun 1900, Institut Penyelidikan Kesihatan telah ditubuhkan di Tanah Melayu. Satu penyelamat yang ditunggu-tunggu untuk melawan penyakit berjangkit di Tanah Melayu. Program imunisasi kebangsaan pada 1956 diletakkan secara rasmi bagi membasmi wabak ini. Dan akhirnya Tanah Melayu atau Malaysia bebas cacar pada tahun 1980. Mangsa cacar pada tahun 1967 berjumlah 2 juta daripada 43 buah negara. Selain dari cacar, penyakit seperti polio, campak dan rubella dapat dikurangkan dengan peratusan sembuh yang tinggi setelah program imunisasi dijalankan. Akan tetapi, wabak penyakit ini tidaklah hilang 100%. Mereka yang mempunyai antibodi yang lemah seperti kanak-kanak, ibu mengandung dan warga emas mudah dijangkiti penyakit ini. Berdasarkan program imunisasi ini, setiap individu dijadualkan untuk mendapatkan vaksin tertentu sejak lahir hingga berusia 15 tahun. Dan tidak dilupakan juga untuk ibu mengandung, warga tua dan orang yang keluar negara. Ada vaksin tertentu untuk mereka. Dengan ini, wabak penyakit tidak lagi akan berulang pada masa akan datang kerana kita telah mencegah daripada awal. Pada masa ini, amat mudah untuk kita mendapatkan bantuan perubatan dan ia tersedia untuk kita pada bila-bila masa sahaja. Apa yang kita perlu adalah kesedaran dan bertindak. Klinik City ada menyediakan perkhidmatan ini. Tinggallah ke Klinik City, insya-Allah kami berusaha membantu anda. Klinik City adalah pemegang anugerah-anugerah berprestij seperti Halal Asia Brand Award 2019, The Most Outstanding Private Clinic, Super Brand Award 2020 dan beberapa anugerah ulung yang lain. Klinik City, prefer.
primary care.